Assalamualaikum. Ya, mana Pak? Terbaik mana Pak? Buka lagi, jalan terus. Peduli apa mereka kata. Jalan terus. Baik mana Pak? Kalau duk layan mereka mana Pak? Jenuh mana Pak? Tak habis. Baru ni pun saya tengok ada lagi orang tang mana Pak, ustaz mana apa kah. Tak mau layan lah kan. Lepas tu tak mau layan orang duk kata mana Pak kat Facebook. Tiba-tiba pergi jumpa pula seorang depan-depan pula. Dia tak perhati kat mana lepas. Dia tanya saya, hang nak ikut lepas lah. Saya beritahu dia, saya nak ikut lepas. Awak lepas kat Facebook lah. Tu tanya dia apa siapa kan. Dia mana tahu dia saya nak ikut awak lepas, saya tak tahu lah. Tu tanya dia apa siapa. Tak, kalau aku boleh jumpa lepas, aku nak tanya dia, adakah dia bawa ni macam mana Rasulullah bawa? Saya tanya kat dia, part mana tu? Dia kata, alah kita kalau hidup ni tak payah nak pergi kenal diri lah, makrifat lah, apa-apa semua ni. Zikir-zikir ni apa-apa semua tak payah. Jadi saya tahulah dia ada kat mana lagi kan. Dia punya tahap tu tak kat mana, tak apalah. Itu saya tanya kat dia, habis sebelum adanya syariat ni apa semua, yang 13 tahun Rasulullah ajar sahabat tu sebelum turunnya solat ni apa semua ni, dia ajar apa tu? Bila dia kenal tu dia hang. Dia ajar apa? Saya tanya beritahu dia. Sebelum ni sahabat duk pergi sembah, ada yang pergi sembah berhala lah, macam-macam lah. Pasal apa? Pasal dia pun tak kenal Allah ha? Dia Rasulullah perkenalkan Allah yang tidak serupa dengan sesuatu tu. Dia kenal bahawa tu baru dia hang, baru dia nak terfikir pula. Tu saya beritahu dia, jangan dengar apa yang ustaz duk cakap. Mereka pun tak tahu kadang apa yang mereka cakap. Dia cakap tu, hang pun ikut cakap tu. Sedangkan benda tu hang pun tak pergi kaji betul-betul lagi. Memang tu yang lepas. Memang apa mereka duk entang orang lepas ni. Kalau boleh memang tak nak buat, tak tahu lah saya pun kan. Tapi itulah mereka bawa negatif pada masyarakat. Pandangan masyarakat tu ke ilmu makrifah ni semua, mereka pandang lain. Sebab saya ustaz-ustaz ni semua susah. Nak buat macam mana lepas kan. Jalan terus. Last member saya yang tak payah tu, dia agree dengan apa yang saya cakap. Saya explain dia lama juga. Macam dia tak payah dia kata, kita ni tak payah kenal diri dah apa semua. Dia bagi kat dia dalil. Mana pula dalam Quran ada tulis tu, kenapa kamu tidak melihat pada diri kamu sendiri? Bukan dengan dalil untuk kenal diri tu. Kenal Allah ada dalil lain pula kan, bagi kat dia semua. Panjang tak sembang dengan dia. Last saya beritahu dia, susah kalau hang duk tengok luaran orang, hang tak puas hati kat orang sampai bila pun tak akan habis. Hang memang mahaman dengan orang, memang mahaman. Hang mau orang ikut hang, macam mana orang nak ikut hang? Hang beritahu tak payah fikir dalam, macam mana hang nak beritahu aku, hang nak kontrol otak aku untuk supaya tak fikir dalam, sedangkan otak aku nak fikir dalam. Kita semua tak sama. Kalau hang pergi duduk dalam Wahabi, hang akan kata Ahli Sunnah wal Jamaah tak betul. Lagi hang duduk Sunnah wal Jamaah, kata Wahabi tak betul. Hang duduk Syiah, bagi kita dua-dua pula tak betul. Dan sekali hang tak tahu hang nak duduk kat mana. Baik hang jalan sendiri, apa yang hang faham, hang jalan terus. Buat apa nak pergi tengok orang? Buat apa nak bawa kebencian? Bawalah kasih sayang. Selesai masalah. InsyaAllah lah kan, harap dia pun boleh fikir lepas ni. Mungkin lepas ni okey kot, tak tahu, tak jumpa lagi saya pun. Nanti sekian hari jumpa lagi macam mana lah. Tengok dia nak cakap apa pula. Biar baru ni, Alhamdulillah lah, nampak clear lah, dia clear apa saya beritahu dia. Faizal, salam Faizal, salam, selamat Faizal. Dia macam ni Faizal, apa yang lepas nak cuba cakap kat Faizal ni, banyak kali macam tu lah, orang start melalui protes. Daripada awal mula mengaji dulu 80 lebih, hujung-hujung 80 lebih tu, ramai orang mula protes. Tapi malangnya pada zaman tu, orang dapat
orang tak dapat direct daripada lepas. Mereka selalu dapat daripada orang cerita. Contoh dia macam ni, bila Faizal nak merentap dengan satu orang tu, tata satu mamat lem yang beritahu kat Faizal, Faizal jaga Faizal, tangan kiri dia ni dahsyat. Dalam Faizal duk jaga tangan kiri, tangan kanan dia sampai lagi dahsyat. Faizal nanti jumpa member, apa beritahu kat aku satu benda yang tak betul. Aku duk punya lah jaga tangan kiri dia, lala tangan kanan bagi dia TKO terus aku kena. So macam ni, kita tak perlu orang lain punya otak. Lebih daripada 25 ayat dalam Quran menyebut beruntunglah mereka yang menggunakan akalnya. Tuhan suruh guna akal sendiri. Tapi lah ni macam dikata lah, internet dah buka, internet dah menelanjangi semua sudut. Tapi tinggal yang nak mengaji dengan yang tak mengaji ya, yang nak faham dengan tak faham dengan nak tahu dengan tak tahu. Kalau dia nak tahu, dia kena usul pula dari sudut mana dia nak tahu. Lepas duk cakap, duk bagi keterangan tu dari sudut mana. Kalau dari sudut makrifah, pasal apa dia nak gelisah pula dengan makrifah, padahal dia tak mengaji pun benda tu. Kalau dia rasa dia selesa dengan usul fiqh tasawuf dia atau kefikahan dia, jalan je lah. Mana boleh kita mengaji satu ilmu agama untuk menghentam orang? Tak ada lah. Kita mengaji satu ilmu agama untuk menasihat orang dan untuk bagi jadi sempoi dan best. Kalau kita rasa orang tu tak betul, kita kena kaji dari sudut mana yang kita rasa dia tak betul. Bukan kata, oh orang cakap macam ni, orang cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni. Tak. Kita kena usul pada diri kita. Betul lah Faizal, kok mana pun nak kena terang. Tetapi kalau mereka main cara kasar, nak buat macam mana? Macam kat Penang tu ada satu mamak tu, misal petari main cerekah saya diam je. Dia pegang minyak nak corok kat saya. Saya nampak yang ni, macam ni kah jalan Muhammad yang bawa? Hampa tak duduk bersama elok-elok, hampa dengar daripada orang lain cerita, hampa main buat mengamuk. Kalau nak sembang, nak tanya dari sudut mana yang awak melihat ni. Faham? Orang cerita pasal buat mi goreng, awak bertengkang. Bila tanya pasal apa? Saya duk buat mi kuah. Mi kuah cerita lagu lain, tapi mi juga, makanan juga. Jadi itulah sudut ilmu lah. Kenapa melihat mi goreng di dalam kaedah ingredient yang ada di dalam mi kuah memang ada yang kurang atau ada yang terlebih lah jawabnya. Kalau nak belajar mi goreng, kita bawa ingredient mi goreng, tentang perihal-perihal mi goreng, itu saja. Dan kita proses lah. Yang nak basah, nak buat macam mana. Yang nak kering, mi goreng kering macam mana. Tapi mi goreng tetap mi goreng lah. Nak cakap pasal makrifah lah. Duduklah dari sudut makrifatullah. Itulah di Malaysia mereka tak faham. Tapi pelan-pelan lah internet dah buka dah. Dulu Hindu nak baca Quran pun payah. Kenapa ambil Al-Quran, ambil yang semayang dulu? Mana mereka nak boleh buat benda tu? Sekarang kalau kita nak terang mereka pasal Al-Quran, kita google je, mereka boleh tengok dah. Kita nak baca bagawan kita, Morgan Sigon Sakti punya life story, macam kita duk baca hadis riwayat ni. Kita nak baca Jesus Christ punya life story, kita nak baca Buddha punya life story. Terserah kat kita, hujung jari je. Itulah, dah terbuka. Allah Ta'ala buat bagi mudah dah. Baik Faizal, terima kasih Faizal. Apa pun kita jalan terus Faizal. Bukan benda ni untuk menang, benda ni untuk tenang. Sebab Tuhan kata, datanglah kepada aku wahai seketul hati yang tenang atau nafsu yang tenang. Kita nak cari yang tu. Yang ni, yang nu tak kena, yang ni tak kena, yang nu lagu ni, yang nu lagu ni, leceh. So kita nak cari yang sempoi punya. Depa tak mau ambil pikat depa. Betul tak? Betul tak Faizal? Terima kasih Faizal, terima kasih. Selamatlah, selamat. Itulah, saya pun bukanlah nak menang, tapi kita tengok cara dia pun tak faham sebenarnya. Dia terikut-ikut ustaz-ustaz. Dia cakap, mereka pun nak cakap juga. Ramai ustaz beritahu lepas tak betul. Mereka pun yang duk ikut ustaz-ustaz ni, mereka pun tak pergi kaji. Mereka pun kata awal lepas tak betul. Saya beritahu kat dia, saya tak perhati dengan lepas ya. Lain sekali kebetulan saya jumpa awal lepas. Saya cerita dia first time kita jumpa. Saya tanya kat awal lepas pasal apa? Pasal rambut, bab semayang apa semua saya tanya. Sebab saya pun tak mau letak kat awal lepas dia ni sesat ke apa. Lagi aku tak jumpa dia. Sedangkan lagi pun boleh jumpa. Duduk dekat sini time tu kan. Boleh jumpa. Pasal apa kita tak jumpa, tanya dulu betul-betul benda tu. Confirm betul-betul apa dia. Baru kita bercakap, baru kita buat keputusan.
Ni orang cakap, hang pun nak cakap. Susah tu ya, Pak. Tak apa lah, kita jalan terus ya, jalan terus insya-Allah. Selamat Pak. Baik. Betul, macam mana apa tu Faizal buka clear terang lagi bersuluh. Yalah, kalau puak Wahabi dia duk kata puak ni tak betul, puak ni dia duk kata puak ni tak betul. Macam baru ni saya jumpa ustaz tu dekat awal maju saya duk makan. Dia abang dia ustaz mengajar sekolah tahfiz sebenarnya. Sembang mai kat Pak Mazhab ni saya tanya, dia tanya Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i ni macam mana? Saya kata macam mana? Tak ada apa nak kata apa kat mereka, cuma saya nak tahu mereka ikut siapa. Dia kata mereka pun mengikut Allah dan Rasul. Kata ya sama lah. Sedangkan dia kata wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala tu berserta mana kita berada. Mana ada istilah berjarak dan tak ada ikut. Jadi dulu Faizal, masa bahasa dulu, satu ketika dulu bila orang kata jauh tak berantara, dekat tiada bersisi, kita kata apa mereka ni duduk sembang apa? Pasal masa tu kita tak faham. Bila kita fahamlah. Yang tak faham tentang Allah Ta'ala ni jauh lah. Allah Ta'ala tu tak tahulah apa yang berlaku. Dia nak kena bagi tahu pula. Dia nak kena dari sudut fiqah dia. Setujulah. Kalau dekat ni kita dah tahu dah. Dora embreh dalam diri ni lebih dekat. Dia ada kata aku lebih dekat daripada aurat ni. Surah Qaf ayat 16 tu. Dia kata aku berserta kamu di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4 tu. Ayat 3 tu, dialah yang zahir, dialah yang batin. Macam mana? Jadi bahasa-bahasa yang dulu kita tak faham, bila kita masuk dalam satu peringkat ni, kita faham dah. Oh, ini yang dikata jauh tak berantara, dekat tiada bersisi. Masalah dari sudut mana kita nak faham. Kan? So kita nak buat macam mana? Bukan kita menentang mereka. Tak ada nak menentang siapa. Kalau kita nak hukum orang tak betul, mana kita pun tak betul juga. Ilmu yang terdapat ni tak ada. Cuma kita minta jangan ganggu lah. Awak duduk, awak bawa raket badminton, kami nak main pingpong, awak nak main juga. Lepas tu awak gaduh lah. Bola tak betul, meja ni sengit ke apa. Padahal raket yang bawa tu silap. Jadi balancing dia tak ada, itu ini. Itu saja. Cakap pasal sukan, nak bersukan. Alat sukan tu nak kena betul juga. Agama lah, tapi dari sudut mana yang kita bincang, itu yang mereka tak faham. Mereka masyarakat jarang. Tapi tak apalah, insya-Allah Faizal, atas nama kasih, atas nama Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Tidak, kalau Allah Ta'ala nak memilih mereka, tak ada siapa boleh menyesatkan mereka. Kalau Allah Ta'ala nak menyesatkan mereka, tak ada siapa boleh beri petunjuk. That's the facts. Itu Quran yang Allah cakap. Kita yakin dengan itu dulu. Baik Faizal, steady Faizal. Lagu mana pun jangan sampai jadi gaduh. Kalau mereka main suara tinggi atau gaduh-gaduh, kita diam je lah. Kita diam je. Nak cakap apa? Ya. Sebab kita sayang ya sebenarnya. Tapi benda ni mereka rasa benda yang baru. Bukan benda yang baru. Macam Faizal tanya, 13 tahun dia ajak tu apa? Yang 24 Nabi tu membawa agama Tauhid ni agama apa? Tapi mereka tak tahu, tak apalah. Apa persoal kita kena ikut Muhammad pun bersyahadah atas Muhammad. Baik Faizal, selamatlah Faizal. Assalamualaikum. Lepas dah, tak payah mak Assalamualaikum. Selamat petang-petang. Sorry lah lambat balas duk tengok kisah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad junjungan besar kita yang disegani, dihormati dan diingati sehingga hujung nyawa, til jannah Allah ya Rabb. Tadi Ina nak cakap sikit lah. Tak apa, cerita dia. Nak dengar ustaz mana cakap lah, ustaz Pekoh ke. Mana-mana ustaz nak cakap. No problem, cakap. Zaman Nabi kita pun orang kafir pun bercakap banyak juga. Dia nak menentang Rasulullah. Tapi kita kena bersyukur lah. Kena bersyukur. Nabi kita dah meninggal beribu tahun dah. Dah wafat beribu tahun dah. Kan? Dah lama sangat dah. Tapi sekarang ni masih lagi ada insan-insan berhati mulia. Allah berikan mereka kelebihan sedikit rahsia Allah untuk sampaikan pada kita. Kita kena bersyukur lah. Kita tak payahlah petikaikan soal solat ke, soal apa ke. Dah dihurai dah. Mak ni dah hurai dah.
Sampai nak jemu dah, sampai difitnah, dianiaya. Tapi tak Ina tak terkejut bila Mak difitnah, dianiaya. Tak terkejut lah. Pasal apa? Nabi kita kena hentam lagi, teruk. Lagi dahsyat. Tapi Nabi kita teruskan perjuangan dia. Dengan hati yang senyum, ikhlas. Itu dinamakan Nur Muhammad. Kun fayakun, maka jadi-jadilah ia. Maka jadi-jadilah ia pada lepat. Tapi itu dia lah kan. Manusia tak nampak tu. Dia duk hentam lepas, hentam sungguh-sungguh. Buta mata hati dia. Sedangkan Allah dah bagi dah rahsia aku padamu. Rahsia dia tu kat kita. Tak susah pun. Carilah sampai dapat. Duk tanya soalan kot tu, duk tanya soalan kat ni. Tak ada manfaat pun. Kalau rasa nak belajar, pergilah cari ustaz tasawuf. Rasa nak belajar fiqah, pergilah cari ustaz fiqah. Fiqah tu kulit saja. Makrifat tu isi dalaman tu. Tapi manusia tak faham. Dia hentam orang kata sesat. Hakikatnya mereka lah sesat. Dia cari ilmu kulit. Isian dalam dia tak cari. Tapi dah ada dah kat dia. Kalau dia mengetahuinya tu, dia malu. Masalah dia tak mengetahui. Pasal tu dia banyak soalan keluar. Tapi Mak dah tentu tahu. Dengan halusnya percakapan Mak dengan detail. Ramai kan orang cakap, saya tak boleh lah nak bahasa Arab. Saya tak pandai. Tapi dia ustaz tu, ustaz makrifat. Saya tak pandai. Dan saya tak boleh menjelaskan sehalus-halus Mak Jadinya kalau orang nak pandang tak betul juga tu, go to hell. Mak tetap Mak Nabi Muhammad tetap Nabi Muhammad. Tak rugi tang mana-mana pun. Pilihlah jalan yang mana nak. Nak yang terbaik. Kalau carilah. Kalau tak nak yang terbaik, teruskanlah. Tak ada masalah. Benar Ina, terima kasih. Lepas setuju dekat perkataan yang last tu. Tak ada masalah kan? Yang tu Ina. Tapi itulah Ina. Kita kena jalan terus lah Ina. Sebab apa? Sebab kita telah lama dihidang dengan benda yang sama, mengaji. Kesudahan bila ada ilmu, berasa diri berilmu dan kita mula menghukum. Jadi yang ni yang selalu berlaku. Lepas nampak apa yang berlaku kan. Dulu lepas tu perform buka bab ni pecah minda ni. Bukan sebab apa, sebab waktu kes lepas lalu perebutan anak, bila-bila hilang anak je, pihak media kata lepas sesat. Apa saya dia buat jadi macam ni? Sedangkan aku tak disoal siasat. Hanya keterangan-keterangan daripada yang menentang. Kenapa tak ada keputusan daripada ahli majlis sampai boleh bawa keluar sebar dan paper macam ni? Okey, makna ilmu ni tenggelam, orang tak tahu. Jurnalis tu, kebanyakan pemberita tu sendiri tak tahu. So jadi macam mana you nak build up atau support statement yang kamu sendiri tak tahu, dan dengan jauh sudut hati mungkin kamu menentang sebab kamu tak tahu. So hari ni bila ada internet, kita bercakap balik lah supaya esok, contohnya dulu kalau mereka nak jemput pergi Jabatan Agama, Mufti sendiri Datuk Syekh Hazmi berkali-kali dah duduk dalam kamar bicara dengan dia. Dia tak pernah dengar lepas, dia dengar orang cerita. Jadi hari ni kalau kata macam sebelum Mufti Penang ke Mufti siapa pun nak jumpa, dia dah tengok YouTube berpuluh-puluh. Oh, dia ni sembang macam ni. Dia dah tahu dah sedikit sebanyak. Oh, method conversation ni dari sudut mana, bukan fiqah. So dia tak akan tam kita fiqah. Kalau dia soal fiqah, kita jawab. Kenapa panggil saya datang sini? Saya bukan ahli fiqah. Kenapa perlu nak ambil tauliah daripada ustaz-ustaz fiqah atau ahli-ahli majlis yang berkuasa untuk bagi tauliah, padahal mereka hanya ada degree atau darjat apa semua ni, atau certificate also whatever can be called lah, dalam singgasana fiqah dan tasawuf semata-mata. Saya bukan nak cakap benda tu. Saya nak cakap bab makrifah. Dalam Quran ada mereka yang mendustai ayatku dan ayat-ayat pertemuan denganku. Dia ada sebut dua. Yang tak mendustai ayat lain, okey, ayat pertemuan kenapa berdusta pula? So metodnya sekarang ni kita nak mengaji tentang yang dia sebut dalam surah Al-Kahfi 103, 104, 105. Tak maulah amal ibadat kita yang kita rasa sebaik-baik amal dah tiba-tiba gugur. Tiada pertimbangan kelak. Yang lagi leceh bukan boleh nak selotong lah. Terangkan ayat tu, mereka yang mendustai ayatku dan ayat pertemuanku denganku. So
Itu saja nah, itu saja. Tapi kita tak usah peduli lah, kita jalan terus lah. Kalau mereka nak tahu, mereka kena mengaji lah. Itu saja, simple je. Yang mereka pergi negeri Arab tu apa balik apa semua. Asal daripada tak tahu tak cakap Arab. Duduk beranak orang Melayu, duduk di Malaysia, pergi negeri Arab. Sebelum pergi negeri Arab, mengaji bahasa Arab, pergi negeri Arab. Tahulah perihal-perihal sana-sana pula, bawa balik ilmu Arab sini. Asal dia tak tahu. Kita nak mengaji mengenal Allah. Takkan kita nak kena pergi negeri Arab. Pasal nak mengenal Allah, takluk je mengenal diri. Kena tahu apa yang ada kat diri. Simple as that. Mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh nampak method conversation tu. Mereka tak nampak. Yang aku bercakap ni kisah dan sejarah daripada tanah Arab. Aku balik Malaysia, aku bercakap sejarah hadis riwayat ni. Itu sejarah-sejarah. Tak ada kena mengenal ilmu makrifah. Ilmu makrifah ni adalah wajib tidak boleh tidak mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada kita. Itu saja. Yang ni perlu buat teruk ni siapa ustaz-ustaz ni? Baiklah Ina, baik. Selamatlah, selamat. Kadang-kadang nak senyum, nak gelak tengok mereka ni. Aduh. Tapi tak apalah nak. Nak marah macam mana, mereka pun tak mengaji. Tak apalah. Jalan teruslah nah. Jalan terus. Masih nah. Selamatlah, selamat. Jazakallahu khairan ya Rab. Alah, simple je. Seperti ayah kata kat Ina, pergi kat tepi pantai sekarang ni, pergi genggam pasir kat pantai tu, buka pula tangan tu. Tengok banyak mana ada. Ina pun pergi buat. Pergi buat, buka, alamak banyak cek je. Balik main kat ayah, sikit je ayah. Banyak tu je nak masuk syurga no. Carilah selagi Ina boleh mencari. Fahamlah selagi Ina boleh faham. Kalau tak boleh faham, tanya ayah cakap. Sampai ayah menangis. Tahu malam tu ramai nak murid tengok. Waktu ayah melafazkan pada Ina. Jadi simple nak cakap. Quran tu turun dalam bahasa Arab. Bahasa Allah bercakap. Wahyu dalam bahasa Arab. Waktu kita mengucap, waktu orang kafir tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu dalam bahasa Arab. Lepas tu dia nak bercakap dalam bahasa Arab. Aku buka Quran dalam bahasa Arab. Mati duduk balik pun dia tak kerti. Jadinya banyak ada Quran-Quran yang keluar sekarang ni bahasa Inggeris ada translation. Cakaplah dalam bahasa-bahasa sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa pun cakaplah dalam bahasa Jawa. Allah tak paksa kita. Dah tahu dah Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Habis yang nak tekan-tekan bahasa Arab tu mai kok mana? Ni cakap bini. Mai kok mana? Akai tak ada. Masuk kubur esok kena hentar. Masa tu nak cakap mai tolong aku mai. Bagi huraian. Takkan mai nak mai tolong bagi huraian aku. Mai dah bagi huraian atas bumi ni dah jenuh dah. Hampa hentar mai sesat. Hampa tak ada otak, tak boleh fikir yang betul. Sia-sia jugalah pergi Arab Saudi kena cakap bahasa Arab balik Malaysia. Mampu Mak Saleh tengok apa yang dia cakap tu. I don't understand anymore. Jadinya dia duduk tahap tu, dia tak faham hang cakap bahasa Arab. Mak cakap bahasa Malaysia, Mak cakap bahasa Inggeris. Mak Saleh akan faham. Mana bangsa-bangsa foreigner ni yang tak faham ni, dia faham lah Mak cakap. Pasal Mak nak bagi faham. Tak boleh beza ke? Nak jadi ustaz sangat jadilah. Siapa pun tak tahan, siapa pun tak paksa. Tapi mau tengoklah adab-adab dia. Tasawuf ni semua pun bukannya datang tergolek mai dok. Kena kaji dalam kitab tu. Bersyukurlah siapa yang dapat rahsia Allah tu. Dia dah bagi tahu kat kita. Kalau Allah tak suruh tak jadi, bisulah dia. Tapi manusia suka ikut-ikut. Oh, dia ni ada cakap, dia ni tak solat ni. Ada dia faham ke Mak cakap tak solat tu pasal apa? Bukan Mak kata kat dia, tak perlu solat lah. Pakai niat saja. Puasa pun pakai niat, lepas tu kita kedarah lah. Sapu bagi rapat-rapat. Sebenarnya kalau hang nak solat, ampilah solat. Siapa pun tak tahan hang. Tapi hukum solat hang tahu ke? Silat-silat celaka lah hang. Pun tak faham. PhD lah konon. Bungkuih lah orang macam ni semua. Mak kalau Ina duduk tempat Mak Ina anggap apa? I'm the best. Aku tak perlu the best di depan many people. Enough. I'm in Allah very good connection. Itu dah bagus. Selama ni Mak berjalan atas jalan raya pun masih Allah Ta'ala melindungi dengan rahmatnya. Tak ada pun main nak serbu ke nak apa. Pasal dalam lindungan Allah Ta'ala, dia tahu aku tak boleh mencederakan umat makhlukku ini. Dia sedang menyampaikan apa yang aku nak bagi tahu ni. Tapi bangang pekok, celakalah dia pun. Okey Mak Ya Rob Allah buat Mak Benarlah Ina, apa yang Ina cakap tu benar.
Dulu lepas biasa baca satu buku tu, lupa lama dah, tahun ujung-ujung 80. Dia kata sebesar-besar bukit Kaf tu, bukit pasir tu, Nabi Muhammad SAW genggam pasiang. Dia kata sebanyak-banyak bukit Kaf tu umat aku nak diterima yang banyak segenggam pasiang kat tangan aku ni pun belum tentu. Berapa ramai sangat yang mengenal Allah di atas muka bumi ni, berapa ramai sangat yang mengaji ilmu, mengenal Allah, yang tahu rahsia, sebenar rahsia. Itu sebab yang ditulis dalam surah 6 ayat 116 tu, mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Terang dan jelas, tapi nak kata apa nak, yang nak mesti dia berfikir, dia akan guna akal dia berfikir dan pergi mencari, insyaAllah. Selamat nak, selamat. Salam Pak. Nak kata depa yang tak mau mengaji pun tak guna juga. Dah depa tak mau, tak buat macam mana? Dia maka tak akan dapatlah kefahaman tu. Ya, nak faham lagu mana? Ngaji tak mau. Kan? Dan kalau tak ada kefahaman, akan bertentang lah. Ya, itu saja, mudah lah. Ya. Macam arwah ayah duk kata lah. Dulu arwah ayah duk kata. Nak kata apa lagi? Kata yang tak mengaji ni. Nak kata apa lagi kat yang tak mengaji ni? Sedang yang sama, sebumbung pun belum tentu sama faham. Tapi mengaji pun belum tentu faham ni. Itulah Pak. Naknya Allah Ta'ala duk buka balik dah bab ilmu ni, dah makmai. Duk buka dah bab ilmu ni pada yang ramai. Zaman internet adalah zaman Allah Ta'ala. Zaman Allah Ta'ala pemudahkan segalanya. Tinggal lagi mau dengan tak mau lah. Tinggal lagi mau dengan tak mau saja. Apa mau? Apa robek tak? Biar pi lah kat mereka Pak. Aku tengok apa yang mereka tak kata kat hang. Semua duk kata. Tapi tak apa, kita mau relax lah. Ya. Segala macam fitnah dan maki hamun. Tapi yang bestnya hang tetap perform. Hang tak peduli lah, hang tetap hang lah. Yang tu lah yang sampai balik. Okay Pak, jalan terus. Mereka nak kata apa, mampu lebih kat mereka. Ketui hang duk ketui hang duk buka. Kat whiteboard hang tu terang lagi bersuluh. Macam tu slide buka tu slide tengok, suluh elok, lampu menyala elok. Yang tak nampak tu, tak nampak lah. Okay Pak, balik Penang, Roger mai. Kita pergi baik nasi kandak. Tin maju. Okay Pak, jalan terus. Lamai. Masya Allah Kim, tepat melekat Kim. Betul lah, satu bumbung bukan satu faham Kim. Sebab Kim benda ni kadang-kadang itu sebab dia kata ada sebahagian rahsia-rahsia yang sama ahli sendiri pun diharamkan untuk bongkar. Di situ bukanlah rahsia yang berkaitan dengan maujud ataupun ubudiyah. Yang rububiyah itu sendiri, tu benda ni rumit. Sesama kita pun ada kerumitan dia, ada salah faham. Bila kita try nak buka, mereka tak sampai untuk, tak terjangkau lagi. Kita tunggu. Bila kita tunggu, mereka berhenti dan tersawuf. Maka bila ada kaedah kompetitif mencuci itu, maka akan ada kaedah jugalah menghukum yang luar tu. Tapi tak apa Hakim, lagu mana pun macam Hakim kata, kita jalan terus lah. Nak buat lagu mana Kau nak cakap dikeji, dihina, kalau saya takut benda tu Kim, dari 97 lagi dah. 1997 keluar paper, keluar TV, keluar muka depannya magazine, majalah, macam-macam kena. Masa tu kita tak ada social media lagi pun
untuk reply balik. Tanggung jalan terus. Kita dah lalu dah jalan tu. Memang kita tahu inilah keadaannya. So kita jalan terus, Hakim. Steady. Saya rasa tumpang bahagia lah. Gembira boleh nampak Hakim faham macam tu yang cantik. Bukan saya ada untung 1 sen pun, Hakim. Betul lah Hakim cakap. Ramai juga orang kata lepas seketui lepas sebiji yang duk terang kat whiteboard tu clear dapat. Oi, macam kulit bawang. Ada baru ni dari Kelantan pun telefon, dari Indonesia pun Milano ada telefon. Apa nak sebut Milano ke Milando tak tahulah nama tempat. Telefon sembang saya kata, dia kata dia suka cara lepas terang, dia nampak jelas. Macam mana pula. Jadi itulah. Tak apalah Hakim, yang duduk dalam kelaziman dia akan menghukum lah benda ni. Yang duduk dalam mengkaji dan melihat diri dia sendiri, dia tahulah. Baik Hakim, terima kasih Hakim. Selamat betul Hakim. Balik kita rembes cik kendak lah. Aku cucuk insulin lah ni. Kunti cucuk 20 ke 12 ke, kita lipat sepinggan. Lain clear Hakim. Tak apa Amir. Okey Hakim, kita sayang semua Hakim. Selamat Hakim. Selamat. Assalamualaikum Pak. Yelah, nak buat macam mana? Kita duduk di kalangan yang ramai. Yalah, ramai yang mengaku diri mereka beragama. Tapi agama yang macam mana yang mereka bawa? Agama macam mana yang mereka faham? Agama yang macam mana sebenarnya yang mereka anuti? Ramai yang pelekehkan, ramai yang bantah, ramai yang kutuk, ramai yang hentam, ramai yang menghukum, dan ada juga ramai yang bersetuju, berterima kasih pada apa yang hang buka, pada apa yang hang katakanlah selama ni perihal ilmu mengenal Tuhan, bukan perihal agama. Tu yang ramai yang hentam ni, ramai yang bantah ni, mereka pun tak boleh nak beza antara Tuhan dengan agama sendiri. Nak buat macam mana? Cakap macam mana pun kalau tak ada rezeki tu mereka, kita nak buat macam mana? Kita hanya sebagai yang bercakap lah, menyampaikan daripada sudut kefahaman dan pengetahuan kita lah. Kita tak boleh nak hentam sebagaimana yang mereka hentam kita, dan begitulah seadanya. Sebab berbeza sangat bila duduk di dalam keadaan yang kenal, tahu, nyata, menyaksikan, berbanding dengan kedudukan mereka yang rasa-rasa ikut-ikut apa tu lagi, turun-menurun fahaman agama mereka. Ramai yang hentam sebabkan mereka kata hang bawa ajaran tak payah solat. Itulah poin-poin yang banyak. Mana-mana kalau jumpa pun, bila tahu aku kenal hang, aku bersahabat dengan hang, lepas nama lepas tu, first, itulah soalan apa. Lepas tu bukan sesat, lepas tu bukan tak solat. Itulah persoalan-persoalan kebiasaan apa. Yang bila aku tanya balik ke mereka pernah jumpa hang ke, mereka pernah duduk bersembang dengan hang, tanya depan-depan apa perihal yang itulah yang mereka persoalan tu. 100% seorang pun tak pernah. Itulah masalah dia. Mereka semua terpengaruh oleh kata-kata ni, Pak Ustaz yang bawa title Ustaz macam-macam, ada title PU lah hari ni, Da'i, segala bagai macam. Yang nak bawa cerita ni yang padahal Pak Ustaz, Da'i, PU ni yang bawa cerita pasal nama lepas ni, mereka sendiri pun tak pernah duduk depan-depan dengan hang, tembung, bertanya, bersoal jawab, berdiskusi lah. Bak kata yang seorang tu kan, doktor tu, berdiskusi kena sama-sama lah. Yang sana bertanya, sini kena jawab, sana tanya, sini jawab. Bukanlah satu sebelah ni ya.
berdiskusi atas mereka punya fahaman. Lepas tu mereka hentam. Kalau tanya pasal solat, bila kita ada yang bertanya kat aku, lepat solat ke? Betul ke lepat tak solat? Bila aku tanya balik ke mereka, aku dah jumpa lepat, mereka tak satu, mereka tak pernah jumpa lepat. Bila aku tanya balik apa yang mereka faham dengan apa yang lepat cakap tu, atas sudut mereka dengar sendiri ke ataupun atas cerita-cerita cakap orang, itulah kebanyakannya 80%, 90% atas dengar-dengar. Kata atas kata, ustaz ni kata, orang tu kata ni. Orang kata dia sendiri tak dengar lagi tu. Semua atas. Ni sampai-sampai ni. Bila tanya pula lagi, okeylah, hak tu kita dah boleh nampak lah just minded dia orang daripada sudut apa. Semua daripada atas angin je. Tak jejak kat tanah gitu. Bila tanya pula, kat dia solat tu apa? Apa kedudukan solat? Apa yang dikatakan solat tu daimun, solat tu fa'ilun, khashi'un, solat tu wusta? Mereka sendiri pun tak tahu. Mereka sendiri pun tak pernah dengar langsung lagi. Ramai pun tak pernah tahu, tak pernah dengar. Ini macam mana kita nak cakap? Mereka semua atas rasa wasangka ni. Wasangka cerita-cerita yang dibawa oleh itulah dia, yang berlepas, yang berjubah dalam masjid, yang dalam ceramah-ceramah dia bawa ustaz-ustaz. Kalau kita tanya balik pasal solat sendiri, Allah sendiri dalam Al-Quran pun ada cakap dalam surah Maryam. Surah Maryam pun ada ayat berapa? Surah Maryam ayat 30, ayat 31. Masa tu Allah, Nabi Isa sendiri yang bercakap. Dia kata Allah menurunkan kitab Injil kepada dia, ayat 31. Nabi Musa menyatakan Allah memerintahkan untuk dia untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat zaman Nabi Isa. Nabi Isa dia kata dia terima kitab Injil daripada Allah, surah 30, ayat 30, surah Maryam ayat 31. Dia beritahu Allah perintahkan dia untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat. Bila tanya balik dekat mereka yang arguing lepas solat ke tak ni, bila aku tanya tu, Nabi Musa zaman ni bila? Nabi Muhammad yang mereka duk faham semata-mata ni zaman bila pula? Solat apa yang zaman Nabi Musa? Solat apa yang zaman Nabi Muhammad? Solat tu satu perkataan, solat. Apa yang mereka faham pasal solat? Kedudukan solat yang macam mana? Jenis solat macam mana? Ada solat yang lain ke daripada yang mereka buat apa tu 5 waktu sekarang ni? Kat situ mereka dah mula baru terdetik nak berfikir. Tapi mereka tertutup, tak nak ambil tahu. Buat sajalah apa ustaz-ustaz kata. Kita pergi balik surah Taha pun ada cerita juga. Surah Taha ayat 11 sampai 14. Masa tu ini untuk surah Taha ialah untuk, tak ingat lah pula, tapi ada juga perintah solat untuk siapa ni? Nabi Musa 11 hingga 14 surah Taha menceritakan pilihan Nabi Musa. Masa tu Nabi Musa dia nampak cahaya api tu dekat bukit. Dia pergi ikut cahaya api tu dan dia sampai di lembah tua. Dan Allah perintahkan Nabi Musa, bukalah perompahmu, kamu sedang berada di lembah suci. Dan kemudiannya ayat 14 tu, Allah perintahkan diri Nabi Musa untuk mendirikan solat juga. Tadi Nabi Isa ni Nabi Musa berapa ratus tahun zaman yang mana pula sebelum Nabi Muhammad. Dan sebegitulah juga dalam surah Luqman pun ada cerita hal nasihat Luqman kepada anak dia mendirikan solat juga. Dan begitulah juga doa Nabi Ibrahim, mendoakan zuriat dia, menjadikan zuriat aku yang mendirikan solat. Dah cerita solat tu dah ada sebelum Nabi Muhammad lagi. Solat apa sebenarnya? Tapi itulah tak ada pun pak ustaz yang nak cerita buka apa sebenarnya solat. Itulah daripada ajak solat 5 waktu, solat sunat, solat tahajud, solat
duha, segala solat yang nampak perbuatan ni, berdiri, takbir, sujud, rukuk, duduk tahiyat. Tapi solat apa yang sebelum nampak ni jelas nyata tu. Pak Ustaz yang duduk bercerita banyak-banyak ni, kalau tak tahu, cakap tak tahu, ceritalah. Ada satu lagi sudut, mungkin dua lagi sudut ilmu yang ramai tak tahu, kena pergi cari lah, belajar. Tak ada dekat dia, tapi mungkin ada dekat orang lain. Memang ada, tapi dia sendiri tak nak mengaku. Ada dekat orang-orang yang tak nampak pun ada rupa macam ni, Ustaz berjubah berterban semua ni. Sekarang semua orang kita banyak dah tertutup mata, hati, minda mereka. Itulah dia. Apa yang Ustaz A cakap, mereka pegang. Datang Ustaz B, tambah olah backup Ustaz A. Mereka lagi seronok. Dan mereka pun start ikut. Bila ada orang macam hang bercakap, adanya ilmu makrifat, mereka tak tahu apa, hentam Ustaz A cakap macam ni, lagu ni, Ustaz B pun cakap macam ni, mereka punya ceramah 200,000 orang datang dengar. Takkan tak betul kan? Takkan Ustaz lebay nak menipu, bak kata cerita Piramli lah. Itulah jadi kat orang kita sekarang. Apa nak buat, Pat? Bercakap tetaplah bercakap, bercerita tetap bercerita. Sebab itulah kewajipan bagi yang tahu. Kita cakap, kita sampaikan je lah. Allah pun cakap dalam Al-Quran dekat Nabi Muhammad, kamu hanyalah menyampai peringatanku, tapi bukan kamu yang buat mereka beriman kan. Kita sampai apa yang tahu, kita sampaikan benda yang ada untuk mereka terbuka lah sikit hati dan minda. Jalan terus, Pat. Cerita apa yang hang tahu, apa yang hang patut cerita tu, cerita saja. Dalam ramai-ramai yang membantah, tak menyokong tu, ramai juga sebenarnya yang terdetik, terbuka minda mereka untuk tahu, ambil tahu dan mula mencari lah. Hak tu semua kita best, kita bagi love semua. Apa-apa pun jalan terus. Semoga hang sihat sejahtera, ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum. Masya Allah Syah, panjang lebar Syah bagi. Tapi terima kasih ya Syah. Macam tu lah sebenarnya, atas dasar kasih ya kita bercakap. Nak marah, mereka duduk di dalam yang ramai. Dan mereka juga telah merasakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. So macam mana kita nak tembus, nak tegur mereka kalau mereka sedar, apa yang aku buat ni betul ke, atau aku hanya mengikut-ikut. Mereka rujuk surah 6 tadi ayat 116. Mereka rujuk pula apa tu surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105, dan mereka akan sedar. So baru Syah buka bab solat, persoalan solat tadi mereka nampak. Macam surah apa ni, surah An-Nisa, surah keberapa? Surah keempat ayat 142. Itu dia terang macam mana pula perihal solat yang macam mana tu. Dan surah 6 Al-An'am ayat 162 pula macam mana. Sedangkan mereka buat mudah sangat. Mai surah 2 Al-Baqarah dia bagi tahu dalam ayat 45, sesungguhnya solat itu sangat berat. Jadi mereka tak faham solat itu solat yang mana, yang penuh rukun dan hukum, yang harus ada ilmu dan tertib. Jadi mereka tak lepas bab tu. Bila kita nak pecah bab, contoh dah bab solat ni, kita nak pecah. Jadi mereka tak nampak nak buka macam mana. Nak buka dari rukun niat dia pun payah. Mereka tak faham. Mereka ingat mereka ni main pakai niat je. Jadi mereka melakukan tuduhan macam tu. Padahal kalau buka macam Syah cakap tadi lah, perintah kepada Musa surah 20, surah Taha ayat 13-14, surah Ibrahim ayat 37-40, dan Nabi Allah Yahya alaihissalam pun kena perintah juga. Buat lagu mana? Dia tak tahu nak pecah rukun-rukun sampai ke peringkat yang tak buruk, tak bersuara tu, dia tak faham. Bila kita kata solat, dia nampak 5 waktu je.
Tak ada masalah Syah bagi lepas. Bagus, Alhamdulillah. Ada juga. Tetapi benarkah telah benar perlakuan tu? Betulkah telah betul perbuatan tu? Dia ada pula yang batal, yang diterima. Dia ada pula yang menyebut perihal-perihal seperti surah Mukminun, dia beritahu beruntunglah mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Maka malanglah yang tak khusyuk tu. Tetapi disebabkan ustaz-ustaz ni kata buat sudahlah, so maka mereka ni telah mendusta, bukan mendusta, telah mengenepikan 20 lebih kurang 25 ayat Al-Quran yang menyebut beruntunglah mereka yang menggunakan akalnya. Dia dah bagi terang, dia suruh kita fikir pula. Jadi solat adalah solat, makna dia berhubung. Yang menyembah sajakah atau menyembah tahu apa yang disembah? Kalau tidak, depan kita dinding, bawah kita lantai, hanya kita dapat waktu dan rukun. Waktu, rukun, dinding, lantai, itulah yang lepas dapat selama ni. Jadi kalau mereka yang bersetuju dengan yang tu, tak apalah, BAP lah. Bukan benda salah pada mata yang ramai pun. Kita buat ni pada Allah SWT. Tetapi bila mereka sendiri pun tak dapat khusyuk dan tawaduk, mereka sendiri pun tak tahu kenapa aku mereka menentang orang yang nak berjujur dengan Tuhan. Kenapa mereka boleh menuduh yang bukan-bukan, fitnah yang bukan-bukan. Solat adalah solat lah. Kalau khusyu'un pun solat, da'imun pun solat, fa'ilun pun solat. Ini kita proses buat fa'ilun pun lepas tak lepas, lepas kata buat sudahlah. Ulama' pun malas nak bahas lah. Lah, kita buat bukan pasal ulama'. Dalam surah Taha dia kata berdirilah dalam solat kamu hanya kerana Allah kan. Jadi macam mana pula? Kita tak peduli lah apa ulama' kata. Kau dia bukan nak boleh jamin kita. Yang boleh menjaminkan kita adalah kita sendirilah melalui kejujuran dan ketulusan hati kita. Tuhan tahu benda tu. Pasal takluk rukun qalbi adalah ilmu. Yang maha mengetahui Tuhan. Beberapa puluh ayat menyebut dalam Quran, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Takkan Allah tak tahu kita tak khusyuk, kita buat juga, kita kedah ya, atas alasan ustaz tu kata okey, buat sudah. Takkan Allah Ta'ala tak tahu yang kita ni tahu kita tak khusyuk dan kita turut orang. Tuhan tak suruh macam tu. Tak ada siapa bertanggungjawab atas amalan kita. Buka surah 6 ayat 107 kot tak salah. Ada dia sebut. Tapi tak apalah Syah, nak buat macam mana. Kita jalan sudahlah Syah. Kita jalan. Aku tengok guru aku yang lepas-lepas dulu dihina, dikeji oleh ustaz-ustaz fiqah ni. Padahal aku tak faham kenapa ustaz-ustaz ni mereka mengaji, boleh bahasa Arab, balik tanah Arab jadi seorang pengkeji, seorang penghina, seorang pendusta, menyebar satu benda yang mereka sendiri tak dengar dengan telinga mereka sendiri dari mulut orang yang mereka fitnah tu. So sedangkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, dia tak suruh kita buat begitu. Tak apalah Syah, tak apalah. Selagi Syah boleh sembang lagu ni, kita sembang elok. Yang nak faham. Macam Syah kata lah tadi, di awal perbualan. Ada je yang berterima kasih. Tidak. Sebab dia pun nampak. Baik Syah, apa pun jalan terus Syah. Jalan terus. Selamat Syah, selamat. Okey, Assalamualaikum Assalamualaikum. Okey. Yalah. Saya pun dah dengar dah apa depa kata hang ni kan macam-macam lah. Keluar dengan mulut depa tu kan. Yang hati kata hati busuk tu kan. So tak apalah. Kita tahu lah tu kerja siapa kan. Saya pun dulu macam tu juga, keliru kan. Tak faham benda ni kan. Berapa kali kita menentang kan. Tengkang bab-bab benda ni semua. Saya dengan G pun macam tu juga. Adik Ang cakap dengan adik Ang apa semua kan. Sampai 6 jam diri di pilot. Tak sedap kan, 6 jam diri mesti cakap benda-benda ni. Alhamdulillah kan. Okey. Baru faham. Paling saya ingat adalah arwah tok wan saya lah. Dia pun seorang imam masjid dia di Pahang. Imam masjid di Pahang, dia pun terduduk menangis, tersesak kan. Dia kata dia dah cari benda ni lama sangat kan. Selepas arwah guru kita di PMB ni,
takim, dia dapat ijazah dia takim dah kat semua kan. Dia tak tahu nak cakap apa dah kan. Di situlah saya nampak memang wow, awesome lah, tak boleh kata apa lah kan. Baru sedap selama ni kita ni it's nothing man, tak nak apa-apa pun. Tapi itulah kan, bagi tahu kat mereka yang luar tu, jangan duk serabu tak pakai helmet lah. Serabu tak pakai helmet jadi lagu ni lah. Jangan dengar cakap orang, okey. Kaji, mengaji, selidik dulu, halusi dulu kan. Macam mana benda ni, macam mana perjalanan dia. Mengaji, cari guru, berlambak guru dah cari, belajar. Cepat 20 ni bukan susah pun. Mau tak mau ya. Okey. Apalah weh. Pergi kat depan lah. Kita jalan dulu, jalan terus saja. Harus bersabar, that's it. Alright, take care baby. Saya nak bagi pantun sikit kat mereka. Dia mau lepas pantun sikit lah. Okay, nak dengar sini pantun sempoi yang bagi mereka. Kita membincang martabat 7, okay. Mengenal diri, mengenal Tuhan. Jangan cepat suka menuduh. Okay, kena belajar barulah faham. Ngok. Aduh, tak hati-hati. Belajar lah. Bukan susah pun belajar. Ambil A dulu. Ni dah langkau pergi sampai ke Z. Macam mana? Belajar dulu. Relax, belajar dulu. Jangan duk bakang kabut. Okay. Kira ni. Tak apalah segala-segalanya. Segala hujan yang duk main kat hang tu semua tak nak masalah apalah. Kan? Dalam Quran pun dah tulis surah Al-Baqarah. Okay. Ayat 4. Sesungguhnya aku jadikan manusia itu adalah untuk diuji. Terang-teranglah dia bang. Okay. Dia nak uji. Apa nak buat? Tempuhi. Jalan terus. Tu dia bila hang mengambil balik kenangan, hang bersembang berdiri dengan G tepi laut sampai 6 jam. Aku mengambil kenangan juga lah, aku dengan Maliki selalu main cari aku. Jom tepi laut Dia nak masuk rumah ayah, dia takut orang cakap macam-macam. Satu kau orang kampung, siapa masuk rumah ayah pasang sembang aku tepi laut. Tepi laut tu buah pokok ketapang tu, hei. Banyak member lepak time tu terbuka. Tapi betul lah pun macam lah ni lah, pok-pok YB ni pun banyak protes. Setengah ustaz lepak tu protes apa, sebab 20 dah apa semua. Habis kita nak sembang apa lagi, baik pergi kat lepak. Pada hakikatnya yang kita duk mengaji ni pun dulu mana pernah kacau orang. Mana ada tubuh persatuan. Nak mengaji mai, tak mengaji sudah. Kita pun tak kata apa. Tak apa pun, pantun hang sempoi tu. Tang dah ada ngok. Sempoi lah. Baik. Okey. Selamat. Steady ya. Kenangan demi kenangan menjelma kini. Kau hadir dalam bayangan. Steady lah. Tahu tak faham tak Maliki dia kata apa? Lu janganlah duk pergi sana, bahaya sana. Duk masuk rumah apa ME tu dengan rumah G tu bahaya, jangan duk masuk. Depa tu tak betul tu, depa tu duk mengajak orang tak semayang. Ingat lagi lah arwah Maliki tu. Dia yang paling banyak menentang. Pasal itulah banyaklah kenangan best lah dengan dia. Dia sempoi lah, kok mana pun dia, lagu mana pun dia memang the best lah. Dia tak boleh kata apa kat dia. Last kali ni dia yang menentang, dia juga yang menerima kan. So kau mana pun pergi tentu juga. Steady bro. Tak apa, best. Cik, nyanyi lah, tarik selagu mak, kenangan demi kenangan mak. Cik, Lavender kan. Stok lama tu, lagu sempoi tu. Aku ingat lagi bila sebut pasal arwah Maliki ni dalam buku Terima Kasih Babi Hutan aku. Dia berapa banyak babak-babak dia dalam tu. Terima kasih si babi hutan, Tuhan kini aku datang. Dalam tu banyak babak Maliki. Hang tahu dia memang menentang kau-kau. Tapi aku pernah kata kat dia, Maliki, cara hang menentang tak macam cara orang lain menentang. Cara hang menentang beradab, hang tanya elok-elok tapi hang pangkah.
hang tak mai pi jaja merata kat orang ni lepas sesat lagu ni. Tak ada, hang mai dengan aku, hang beradab, lepas tu hang bertanya, lepas tu duk esok hang kaji, hang mai tanya lagi. Aku kata satu yang akan dapat, Allah Ta'ala duk buka kat hang ni, tapi hang saja menentang. Hang duk cari Allah Ta'ala cari hang lama dah, hang tak sedang. Dia tak puas hati. Satu itu ayah duk isap rokok tu, bila aku ada dia lalu, aku panggil, dia nak duduk pun dia segan. Tapi ayah tak duduk Maliki. Dia tanya direct lah. Dia tanya direct, ayah gelak isap rokok ni sambil. Dalam dia duk kata dia ada kerja tu kat 3 jam dia berduduk atas batu. Masa tu dia mula lampak duk esok pula dia mai lagi menentang aku, walaupun ayah buka kat dia. Lama kelamaan baru dia mai satu hari tu. Dia kata memang aku tak boleh nak kata apa, benda ni benar-benar. Dia kata aku dengar tu aku menangis. Tak apa lagi. Lepas tu mak dia meninggal. Masa mak dia meninggal tu aku bagi tutup depan mayat tu, kata Kak Ma minta maaf, cik main lambat sikit pun dia tolak aku. Dia tahan peli je. Aku kata tu ada telinga awak tak mendengar, ada mata awak tak melihat, ada tubuh badan awak tak bergerak. Baru dia lampak balik sifat 20 yang ayah buka tu. Bila dah terhempap kenyataan mak dia meninggal depan dia tu, mayat tu depan tu, dan aku buka pun depan tu, baru dia nampak nyata pun. Benda ni kadang-kadang lagu tu ramai lagu protes. Lalas bila dia dapat putih pak kerat, dia tak dapat pun. Macam Maliki, dia tak peduli lah. 1000 mulut hukum ke, dia kata aku dah nampak kebenaran ni. Bukan aku nampak melalui ustaz-ustaz cerita, aku nampak melalui keberadaan kewujudan yang Allah ciptakan ni. 7 sifat mani, 7 sifat maknawiyah ni dekat aku. So macam mana aku nak kata tak betul? There's no turning back. Jadi bila memahami yang berserta serta memahami yang meliputi tu, orang lain tak boleh kata apa dah. Orang tuduh bila sesat apa-apa tak peduli dah, jalan terus pun. Okey pun, terima kasih, selamat. Aku rindu nak balik tepi laut dah. Kenangan banyak. Jalan terus. Teringat arwah Maliki. Allah Akbar. Ya, banyak kenangan dengan dia, banyak sangat kenangan dengan dia kan. Tak apalah, okey, dia pun dah selamat dah. Tak ada apa. Tapi tu dia lah, jalan bila dah lalui jalan-jalan macam ni, biasalah kan. Memang kena redah lah, mau tak mau kena redah. Caca di tomah ni, dicecah ni semua dah jadi perkara biasa lah. Okey, daripada zaman arwah ayah lagi kan, tuan guru kita pun Pak Abu pun dah kenal macam tu, semua dah kenal lah. Okey, tak apalah, get it lah, nak tahu sudah lah. Okey, selamat lah bro, selamat. Ya, lepas tak katalah kat orang yang kata hang sesat. Sebab aku tengok diri aku sendiri pun, aku pun buat benda yang sama. Aku sendiri kata hang sesat. Aku sendiri kata arwah sesat. Berapa puluh tahun yang lalu lah. Sampai ke satu tahap, because aku hang kawan aku, so aku tak boleh nak avoid hang dari segi persahabatan. And on top of that, aku tengok sebagai sifu dalam lukisan ni. Dalam kerjaya aku sebagai pelukis dan seni reka ni, aku ambil hang as a sifu that time lah. Other than that, aku avoid diri aku daripada mengambil berat atau taking things seriously whatever that you talk related to religion and tauhid ni. Because aku dah memang kata hang sesat. Sampai ke satu usia, apabila aku sendiri mendalami ilmu agama ini, semua orang akan sampai tahap ni. Lepas tu bila aku dive deeper into religion, selain daripada kelaziman beragama, which is memang aku dibesarkan dalam keluarga Islam yang betul-betul strict dalam religion.
parents aku hantar aku pergi mengaji sekolah Arab, Quran, khatam yang tu lagu ni buat lah tu buat lah. Selain daripada kelaziman tu, bila aku sampai satu usia, aku mendalami melebihi itu. Apabila aku mendalami agama ini melebihi daripada kelaziman aku, dia bawa mai ke jalan ni. Pada saat tu aku duduk fikir lah, aku tak nampak benda tu dulu, you know, aku tak boleh nampak benda tu dulu. Dan lah ni pula, setelah hang ni dah jadi satu bahan orang-orang duk cakap. And then terima kasihlah kepada ustaz-ustaz kita, sebab orang tak tahu, bukan semua orang tahu hang dipromosikan oleh orang-orang yang di dalam cabang ilmu yang lain. Contoh, aku ada adik, aku ada sepupu, saudara-saudara aku yang tak pernah tahu langsung dengar whatever pasal hang. Lebih-lebih lagi lah pasal jalan ni lah. Kemudian hang dipromosikan oleh kita punya ustaz-ustaz yang di dalam mainstream ni, yang memang mereka ni semua follow, which is aku pun follow dulu. And then when mereka ni start mention suatu permasalahan tentang hang ni, from there mereka tahu. And what happened? Yang terjadi selepas itu, selepas hang dipromosikan oleh ustaz-ustaz kita ni, and then mereka ni start pergi buka video hang pula lah. Mereka start pergi ambil tahu pula pasal hang, start buka, start dengar. And then baru datang soalan yang mereka nak tanya. Mereka tak tanya kepada orang-orang yang di dalam aliran mereka dah. Mereka nak tanya orang-orang yang di luar daripada aliran mereka, which is jalan ni, orang yang berada di jalan ni. Mereka start questioning, but not all. Setengah terus menuduh dengan membuta tuli, setengah, bukan semua. Ada yang terdetik, dia start mempersoalkan, betul kau lagu ni. Kemudian daripada situ, perjalanan mencari ilmu yang di luar daripada kelaziman beragama itu bermula. So it's actually thank you to them. Thank you, terima kasih lah, sebab this is marketing and promosi secara percuma terhadap diri hang. Memula daripada tu lah, start dah kenal, dah tahu, dah dengar lah. So benda tu jadi familiar to their ear. Nama hang ni dah jadi kebiasaan pada telinga mereka. Mana people lepak ni tu, lepak sesat, lepak tu, lepak lagi ni. Benda ni tak boleh lari bila orang refer balik benda ni dalam Quran. Kalau
Quran tu tak boleh ditakwil, justification minda ni tak akan berlaku. Dalil akal tu nak tasdik macam mana, nak beriktikad macam mana kalau tak ditakwilkan? Ish. Mereka start tanyalah benda-benda macam ni. Tapi kena hati-hati, bukan semuanya orang di jalan ni dapat mampu memberi penjelasan yang maha terang. Yang tu untuk orang-orang di jalan ni is cannot simply talk. Orang yang sedia dah tak faham akan jadi lagi tak faham. Baik, lepas. Selamat. Kadang-kadang nak bagi dia macam sampai faham, formula nak bagi sampai faham tu, orang yang menyampai tu kena adun benda ni. Contoh umur 50 tahun, berpengetahuan bahawa dia ni adalah anak kandung. Sampai satu waktu kadar yang dah ditetapkan, dia mendapat tahu bahawa dia ni anak angkat. Hari yang dia dapat tahu dah dia ni anak angkat, kerana pengetahuan yang sampai pada dia di saat itu, maka musnahlah apa yang dia tahu selama ni, serta merta. Ini adalah hukum, tak boleh ubah punya. Seumpama air tu dia mengalir ke bawah, api tu dia menjulang ke atas. Ini hukum yang tak boleh ubah punya. Hari dah dia tahu yang dia tu anak angkat, hancur habis, runtuh habis pengetahuan dia yang dia selama 50 tahun umur dia. Ini membabitkan pengetahuan yang sedikit sahaja. Ya, macam hang selalu repeat lah surah Al-Kahfi tu, ayat 104 tu apa semua. This going to both orang yang berada di jalan ni, orang yang belum ada di jalan ni, orang yang ada di jalan ni rasa-rasa nak patah balik pun. This is for them. Ya, Anwar, terima kasih atas huraian yang sangat jujur ikhlas. Aku tak kisah, Anwar, satu ketika dulu hang menaruh rasa ragu dan menyangka, bersangka-sangka, menduga-duga dan meneka-neka di dalam firasat hang sendiri terhadap aku. That's why Jalaluddin Rumi cakap, you have to protect yourself from your own thought and emotions. Inilah sebab dia hari ni. Aku ada je kawan-kawan di Kuala Lumpur ni yang aku sayang, yang aku kasih sangat. Sangat istimewa, sangat baik. Tapi bila duduk sebelah aku tak cerita benda ni. Sebab ini satu perjalanan yang sangat eksklusif. Very expensive. Kalau kata hang terang kat mereka tak faham, bukan masa mereka untuk faham, maka rugilah. Tak ubahlah seperti mengkalung belian di leher babi. So hari ni, perbuatan bodoh itu adalah kat kita, bukan dekat babi tu. Sebab babi tu pun kita tahu dia tak ada leher. So, jadi kalau kita menceritakan sesuatu walau kepada sahabat kita atas dasar kasih,
tiba-tiba hati dia menolak, akal dia menyengkal dan tidak dapat menjangkau babak-babak kiasan ataupun ketepatan kenyataan yang kita persembahkan, maka sia-sia. So oleh dengan itu kita tunggu bila hati dia terbuka. Macam ada kawan aku, Mai, Pat, aku sorry Pat, aku tak mau ada rasa ragu-ragu kawan aku baru ni. Mai duk Pat, aku nak tanya, aku dah tahu dah, aku dah tahu sebab aku sayang dia. Pat, aku dengar macam-macam baru ni abang aku tegur pasal kawan dengan hang Pat. So aku nak bukan mewakili abang aku, ini diri aku sendiri. Aku tak faham Pat, benda ni betul ke tak payah solat, betul ke apa ni. Dan ni bukan kata sebab tak faham, aku ngaku aku nak tahu. Hang sahabat aku nak tahu supaya aku boleh cerita ke abang aku macam mana hang. Jadi aku pun hurai-hurai, dalam hurai tu timbul soalan bagi diri dia. Lalu dia kata, ya Allah lepas, aku tak pernah dengar huraian macam ni dan inilah yang aku duk cari. Sebab apa? Aku ada persoalan. Hari ni hang buat keluar jawapan. Maka baru aku kupas kat dia, aku kupas, kami jumpa 3-4 hari betul-betul. Dia balik, dia jumpa abang dia sendiri tak dia jawab. Sedangkan abang dia ada mengajar sebagai seorang ustaz di sekolah menengah. Sebab itulah, bila dia bersembang abang dia, baru abang dia nampak. Sebab abang dia menghormati dia, mengasihi dia, pasal dia ni sahabat aku ni, kawan aku ni pun orang yang baik. Jadi bila dia start sembang abang dia dengan penuh tertib, abang dia tak nampak dah rambut aku, abang dia tak nampak dah perzahiran aku. Sebab abang dia pun pakai sorban dan kalau pergi masjid pakai berjubah, tapi soalan-soalan dia abang dia tak dia jawab. So hari ni the appearance is the deceiving. So penzahiran tu dah tak ada apa dah, sebab Tuhan sendiri menelik bukan pada pakaian. Macam tu lah noh. So tengoklah, nyata terang lagi bersuluh. Hang protes aku dulu, hari ni hang bersetuju. Sebab apa? Sebab Tuhan dah buka hati hang. Hang berjujur. Jadi bila hang berjujur, dia buka hati hang. Dan benda yang hang faham ni bukan untuk orang lain pun, untuk hang sendiri. Bukan untuk didebat makrifah ni. Walau orang tuduh kita macam-macam, bila mereka hurai, kita tengok hurai dari segi apa? Ilmu, makam, kedudukan, peringkat ni. Kita jawab, awak boleh buka bab hati, bab dalam, bab itu, bab ini. Kesudahan, setiap yang dua itu terbitnya jua daripada yang satu. Awak nak kupas dalam kalbu ni ada apa, dalam kalbu tu ada apa, baru jumpa aku tu tadi. So yang tu bagus untuk kupasan lah. Tetapi itulah, apa yang kita nak mengenal diri kita, yang mananya bersalahan dengan yang ramai. Itu saja. Hari ni bila Anwar nampak benda ni, maka nampaklah segala-galanya. Alhamdulillah noh. Sempoi noh. Sempoi. InsyaAllah. Baiklah noh. Selamatlah noh. Ada kalanya manusia tu datang dengan protes. Satu ketika ditimpa kesedaran, dia nampak yang dia protes tu macam mana. Dan bila dia dapat jawapan, orang protes dia pula, maka masa tu dia senyum. Bukan dia senyum kat orang tu, dia senyum melihat itulah cermin aku yang dahulu. Sebelum aku mengenal siapa Tuhanku, aku hanya mempertuhankan agama semata-mata. Maka dia senyumlah lihat orang yang duk entam dia tu. Aku pernah berada di situ, tapi kamu tak pernah berada di sini. Itu masalah dia. Itu saja. So kita tunggulah. Kerana Quran ada menyebut mereka akan memahaminya dengan sedikit masa lagi. So kalau mereka tak mau, kita jalan teruslah. Itu saja. Betul Anwar? Selamat Anwar, selamat. Terima kasih Anwar. Tapi Anwar tu dia lah, bila saya dengar sekali lagi, saya ulang sekali lagi apa yang Anwar sembang, saya nampak tepat. Pasal berlaku kat saya sebenarnya benda tu Anwar. Saya tak tahu dulu saya anak angkat, anak belah Anwar. Sampai certain age tu baru saya dapat tahu.
Dulu masa kita kecil, kita grow up, mana kita ada tahu kulit kita hitam, kulit kakak kita, kulit adik-adik kita putih. Kita tak ada sangka tu. Mak yang mereka panggil, manusia tu lah juga kita panggil mak. Ayah yang mereka panggil, manusia tu jugalah yang aku panggil ayah. Sampai satu ketika, bila aku dapat tahu yang tu bukan mak kandung aku dan yang tu bukan bapa kandung aku, there's no turning back. There's no turning back. Aku tak tahu tu nak gambarkan macam mana perasaan aku. Betul yang cakap Noor. Maka bila kita tengok kat surah Al-Kahfi yang Noor cuba sebut tadi tu, 103, 104, 105, dia dah sebut dah. Sebaik-baik amal yang kita sangkakan kita telah buat sebaik-baik amal, tiba-tiba gugur di atas kerana kita mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan kita, maka tiada lagi pertimbangan. Sebegitulah. Bila aku duk rasa yang ni betul-betul kedua ibu bapa aku, bila aku tahu ni bukan dia, tak reti nak explain. Tapi tepatlah apa yang Anwar cuba huraikan tu, memang tepat melekat Anwar. Wow, the word is wow. Simple ya. Amin, insyaAllah. Begitu bang, motivasi bang sikit. Cerita sambil minum kopi. Dia cerita bukan yang mengaitkan, menyesatkan orang. Jangan buat ni, jangan ni, ikut ni. Enggak. Semuanya benda yang betul bang, logik bang benda tu. Tapi cara orang berfikir, entahlah. Aku ni pun, susah nak jawab bang. Aku pun dah jawab macam durang. Susah lah, tapi hatiku yang begitulah, betul lah apa yang lepas cakap. Mengenal diri dulu, baru mengenal Allah tu faham. Betul lah lepas cakap. Apa kalau ilmu apa? Kalau ilmu tinggi macam mana pun, tapi kalau hati dan perasaan tu busuk, tetap busuk juga. Betul. Salam Abang Lepat. Alim nilai ni. Bondo ni sebenarnya dan pun sama jo. Dan rasa ramai yang lain yang manonyo sekarang ni tengah mengaji sama yo. Semua mesti bermula dengan banyak persoalan yang bertaut-paut dengan hal kelaziman. Dan pun dulu sama jo sebab dan melihat ilmu mengenal Allah ni dari sudut yang ramai. Sedangkan ilmu mengenal Allah ni harus ditelek dari sudut mengenal diri kita yang satu ni. Itulah silap dan dengan Abang Lepat juga kesilapan yang ramai yang menghentam abang sekarang ni. Diorang ni semua tak sedar yang diorang tengah campur adukkan bab ilmu. Diorang dah terlepih pandang pada surah 2 ayat 42 tu. Kalau diorang sedar hal ni, maka diorang secara tak langsung akan terkeluar dari yang ramai. Nescaya diorang akan sedar apa yang ada pada surah 6 ayat 116 tu. Apa pun Bang Lepat, hang buat macam biasa yolah. Ikut mana pun dibuka, dilindung. Bak kata lagu tu, rahsia kan tetap rahsia. Jalan terus bang, jalan terus.